Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang perkara-perkara yang membatalkan solat dalam fiqh ibadat. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya Siti Aminah binti Sulaiman dari Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Program Syariah. Okey, kita masuk topik kita yang pertama, iaitu apa itu solat? Solat dari segi bahasa merupakan doa, manakala dari segi istilah, solat adalah ibadat yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan yang tertentu, dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seterusnya kita lihat dalil kewajiban solat. Bagaimana kita nak tahu hukum solat, iaitu berdasarkan dalil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Maka dalil ni sungguh jelas menerangkan bahawa hukum solat adalah wajib. Persoalannya kini, apa sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan solat fardu kita ini batal? Maka kita akan lihat perkara-perkara yang membatalkan solat menurut mazhab Syafi'i, yang mana pembentangan ini diambil daripada kitab Mughni Muhtaj. Okey, yang pertama, perkara yang membatalkan solat ialah berkata dengan sengaja dengan satu huruf atau lebih huruf yang dapat difahami maknanya. Sebagai contoh, kita lihat gambar ini menggunakan kalimah ps, ataupun i, ataupun we, ataupun oi dan sebagainya, yang mana makna itu kita boleh faham. Bagaimana pula dengan menjawab panggilan ibu atau panggilan penting dengan menjawab ia? Hukumnya batal. Kenapa batal? Kerana ianya merupakan percakapan yang disengajakan. Bahkan terdapat dua huruf yang dapat membawa makna. Seterusnya, bagaimana pula sekiranya makmum yang menegur imam ketika imam tersilap, iaitu dengan bertasbih? Hukumnya tidak batal. Kenapa tak batal? Kerana niatnya adalah untuk membetulkan imam melalui tasbih. Okey, kita lihat dalil yang membenarkan bertasbih dalam solat. Okey, at-tasbihu lirijal wa tasfiqu linisa. Maksudnya bertasbihlah untuk lelaki dan menepuklah untuk wanita. Cumanya dalam topik ini terdapat pandangan ulama yang berbeza tentang makmum wanita yang menegur imam dengan cara bertasbih. Yang pertama adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar menegah wanita bertasbih untuk menegur imam bagi elak fitnah. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Al-Zarkashi, iaitu membolehkan bertasbih untuk menegur imam jika jemaah adalah wanita, suami atau mahramnya. Pandangan rajih, wanita boleh menegur imam secara bertasbih jika makmumnya adalah wanita atau suami atau mahramnya. Ini kerana teguran itu adalah untuk perbaiki solat. Seterusnya, bagaimana kalau menyebut huruf lain atau berkata-kata tanpa sengaja? Maka tidak batal. Kenapa tak batal? Kerana ianya tidak disengajakan. Tapi tidak boleh melebihi huruf yang ditetapkan. Perkara yang membatalkan solat yang kedua, iaitu perbuatan dan pergerakan yang melebihi had, iaitu 3 kali berturut-turut. Apa yang dimaksudkan dengan 3 kali berturut-turut? Yang dimaksudkan dengan 3 kali berturut-turut ialah pergerakan 3 kali tanpa henti dan berterusan. Maka kita lihat penerangan di video sebelah. Kalau kita sedang sholat, handphone kita bunyi, turunkan tangan satu ke bawah, satu. Kalau tak tepat kepada lubang poket, gerakkan lagi sikit lagi, satu. Kemudian kalau berhenti sesaat, masukkan lagi ke dalam, satu. Hatta 5, 6, 7 kali, kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan solat. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan solat yang ketiga, iaitu keluar atau kedatangan hadas besar atau kecil, ataupun terkena najis yang tidak dimaafkan di tempat solat, badan ataupun pakaian.
Sebagai contoh, selepas solat, terdapat beberapa kesan air mazi pada kain sembahyang. Adakah sah solat atau perlu mengulanginya? Jawapan dia, wajib mengulangi solat sebab terdapat najis pada pakaian solat dan ia merupakan syarat sah solat. Yang kedua, tidak perasan ada tumpukan darah semasa menunaikan solat. So, bagaimana? Jawapan dia, jika perasan ada darah lepas solat, maka solat tu tak sah dan perlu ulang. Tapi lepas lama sejam dua, maka tak perlulah diulang. Okey, perkara yang membatalkan solat yang keempat, berniat keluar daripada solat. Tiba-tiba tengah sembahyang terfikir, ada game bola hari ni. So, okeylah nak pergi tengok bola. So, of course lah solat kita batal. Ataupun tengah solat tiba-tiba fikir, nak goreng ikan. Maka batal lah solat. Okey, cumanya keluar daripada solat berbeza dengan mufarakah. Mufarakah ni makmum berpisah daripada imam ketika sembahyang. Sebab apa terjadinya mufarakah? Sebab imam terlupa atau tersilap melakukan rukun sembahyang. Maka terjadilah mufarakah antara makmum dan imam. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan solat yang kelima, iaitu meninggalkan rukun solat dengan sengaja. Kalau dah meninggalkan rukun solat dengan sengaja, maka batallah solat kita. Sebagai contoh, tertinggal satu ayat Fatihah. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Maliki Yaumiddin. Maka apa hukum dia? Batal lah sebab la solata liman lam yaqra'u bi-Fatihah. Maksudnya tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kerana Fatihah merupakan rukun solat yang utama. Maka kalau tinggal satu ayat, apa yang kita kena buat? Yang pertama, bila kita sedar kita tertinggal bacaan ayat Fatihah, apa yang kita perlu buat? Sejurus daripada rukuk, bangun, baca Fatihah semula. Kalau kita teringat sebelum salam, maka perlu menambah satu rakaat serta sujud sahwi. Okey, perkara yang membatalkan solat yang keenam, iaitu berlaku kepincangan pada satu rukun sembahyang. Sebagai contoh, sengaja meninggalkan rukuk dan terus melakukan i'tidal atau menambah rukun. Tiba-tiba lepas baca surah Al-Azim terus nak i'tidal sebab malas nak rukuk. Apa hukum dia? Batal lah sebab tu rukun solat. Maka kalau sengaja meninggalkan rukun solat, memang sengajalah tak nak rukuk sebab lutut sakit, tak nak rukuk, maka batal. Melainkan dia terlupa. Kalau terlupa maka kena tambah rakaat dan buat sujud sahwi. Persoalan, apa hukum memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja? Okey, benda ni biasa terjadi dalam sujud lah. Kalau kita pergi semayang dekat masjid, imam dekat sujud, Masya Allah, dia punya tafakur lama betul. So, apa hukumnya? Jika seorang tu jadi imam, maka dia hendaklah perhatikan makmum dia. Macam mana keadaan makmum. Dia tak boleh terus duduk dekat sujud tu lama-lama sesuka hati. Okey, kenapa kita cakap hukum dia macam ni? Sebab ada pembahasan hukum. Kita tengok apa dalil dia. Dan seseorang yang solat hendaklah tidak menambah bilangan bacaan tersebut kecuali yang mendirikan solat secara bersendirian atau imam kepada kelompok jemaah yang terhad atau kecil. Okey, seterusnya, perkara yang membatalkan solat adalah perkara yang basic. Terbuka aurat, makan, minum, ketawa, nangis dan dada terpesong daripada kiblat. Yang pertama, adakah sah solat seorang muslimat sekiranya dia menyedari seurat rambut dia terkeluar dari kain telekung selepas selesai solat? Muslimah biasalah dengan masalah ni. So, apa hukum dia? Kalau bahagian yang terdedah tu terlalu sedikit pada uruh, maka tak batalkan solat. Ataupun dia tak sengaja kan, maka tak batal lah solat dia. Persoalan lain, kalau macam mana pula kalau aurat yang terbuka tu sikit, maka tak batal lah sebab dia tak sengaja lah. Cuma dalam topik ni, ulama ada berbeza pandangan tentang kadar aurat yang terbuka tu macam mana. So, dalam ni ada pandangan imam 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi cakap, kalau melebihi suku 1/4 baru batal. Kalau aurat sulit, kalau terdedah sedirham, maka batal. Kalau kecil, tak batal lah. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki cakap, tutup aurat ni wajib. Dia bukan syarat sah. Tapi kalau masa tengah sembahyang tu terbuka aurat, maka segerakanlah tutup. Tapi kalau tak sengaja, terlupa, tak apa. Kedua, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali cakap,
Jika kadar yang terdedah tu sikit, maka sahlah solatnya. Contoh tengah sembahyang tiba-tiba rambut yang keluar tu sikit, maka sahlah solat. Dan pendapat mazhab Syafi'i, tak kiralah sikit ke banyak ke, perlu disegerakan tutup. Sebab itu merupakan syarat sah solat. Seterusnya, apa hukum menangis membaca ayat Quran dalam solat? Tengah baca-baca sebab sedih, apa hukum dia? Okay, kita tengok pendapat Ashabu Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i, sekiranya menangis dalam solat tu keluarkan sebutan 2 huruf, sama ada makna atau tak, contohnya qa yang bermaksud peliharalah, maka batal solat. Jika tak jelas sebutan 2 huruf tu, maka sahlah solat tu. Berbalik juga kepada niat. Okay, perkara yang membatalkan solat seterusnya adalah gugur syarat-syarat sah solat seperti tidak menghadap kiblat. Sama seperti umrah lah, kalau tengah tawaf bahu tak menghadap Kaabah. Sama je kaedah dia. Okay, apa kaedah dia? Okay, jika terpaling dada dari arah kiblat tanpa sengaja dan terlupa, apa yang kita kena buat? Adakah dia batal? Jawapannya tak batal. Segeralah palingkan dada ke arah kiblat. Kalau sengaja, batal lah. Okay, perkara yang membatalkan solat yang seterusnya, iaitu makan dan minum semasa solat. Tengah solat kunyah chewing gum, sengaja kunyah, ataupun memang sebelum solat dah kunyah, dalam solat tu saja kunyah. So kita tengok pendapat Ashabus Syafi'i. Okay, Imam Nawawi cakap dalam kitab dia, apabila makan dan minum ketika solat dengan sengaja, maka batal solat, sama ada sikit ataupun banyak. Tapi cuma biasa yang orang keliru adalah kalau kita makan sebelum solat, contohnya makan daging rendang ke apa, kesan daging tu ada tersangkut dekat gigi, batal tak solat? Kalau dalam solat tu, tengah solat tu kita makan, dia tak batal kalau sikit. Tapi kalau kunyah satu ketul daging dalam solat tu, sah-sahlah batal. Okay. Dan perkara yang membatalkan solat yang terakhir, iaitu gila, pingsan, mabuk dan murtad. Dalam ni ada sikit persoalan tentang mabuk. Adakah batal solat jika kita mabuk selepas makan ubat tidur? Contoh sebelum isyak tu dah makanlah ubat tidur, ubat rehat, tapi tiba-tiba nak juga sembahyang. So apa hukum dia? Batal, kerana kita solat bukan dalam keadaan sedar. Kita pun tak sedar kita baca apa, kita buat apa. Kita tengok dalil dia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Ini dalam sembahyang mabuk, baca apa pun tak tahu, fikir apa pun kita tak tahu. Maka berakhirlah pembentangan kita hari ini. Sikit je saya terangkan, cuma banyak dari sudut khilaf. Maka apa yang saya nak simpulkan dekat sini adalah, elakkan daripada melakukan perkara yang boleh menyebabkan berlaku syak pada sah atau tak solat kita. Tinggalkanlah perkara yang dilarang semasa solat bagi mengelakkan solat kita terbatal. Andai tidak sengaja, berbaliklah pada pembahasan yang saya kongsikan dan rujuklah pada yang lebih pakar dan arif. Sungguhnya pembentangan hari ini yang baik, yang sempurna, yang indah tu datang daripada Rabbul Izzati. Dan segala yang khilaf, yang kurang, yang tersasul tu semua datang dari kealpaan saya sendiri. Sungguh saya harap jika dalam perbentangan ni ada kekurangan dan nak buat penambahbaikan, boleh kontak saya di email di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.